kembali dalam rancangan Horror Story. Pada kali ini saya akan berkongsi kisah yang sampai sekarang tak dapat saya lupakan, yang masih mengiang-ngiang di pikiran saya. Saya sendiri pun tak tahu sama ada ini mimpi ataupun reality. Kisah dia begini. Dulu semasa umur 19 atau 18 lupa juga, dalam lingkungan macam tu. Masa tu saya dengan arwah datuk saya tidur masa tu di bilik. Masa tu arwah masih hidup, dia tidur. Semasa saya tidur tu, entah mimpi ataupun bukan, tetapi di dalam bayangan itu, di dalam mata saya masa tu, saya melihat datuk ataupun arwah datuk saya terbaring bujur di dalam keranda. Entah apakah maksud dalam mimpi itu, mimpi ataupun apa, saya pun tak tahu. Bagi anda yang tahu boleh komen di bawah. Apakah maksud itu, sama ada itu mimpi ataupun kebolehan saya untuk melihat masa depan. Masa tu tak tahu juga. Saya lihat ramai sekali orang di rumah panjang di kampung saya di Betong Sarawak. Ramai orang di kami orang Iban panggil di Ruai. Kalau kita cakap di luar rumah, di macam di beranda, kan rumah panjang tu ada beranda baris. Di situ di depan pintu rumah kami, lihat ramai orang di situ. Di tengah-tengah tu ada terbujur badan terbaring. Pada mulanya saya tak tahu itu arwah datuk saya dalam mimpi itu, dan saya heran melihat ibu bapa saya ada di situ. Ibu saya sedang menangis, nenek saya, aunty saya sedang menangis. Semua adik-beradik saya, saudara mara saya, semua ada berkumpul di situ. So saya pun heran, mengapa mereka menangis? Mengapa orang berkumpul ramai-ramai macam ada yang meninggal? Sebab masa tu di tengah-tengah mereka tu ditutupi dengan kain. Mereka melilingi kain tersebut, dan ada lilin yang telah terpasang. Saya pun bertanya-tanya dalam hati, siapa yang meninggal? So saya pun cuba ke depan. Alangkah terperanjatnya saya melihat sebujur badan telah baring bukan di keranda. Maksud keranda tu belum lagi, dia masih dibaringkan di tilam yang selalu digunakan oleh beliau. Saya melihat sebujur badan tengah terbaring kaku di tengah-tengah keluarga besar kami. Alangkah terkejutnya saya melihat arwah datuk saya yang terbaring bujur, yang tidak bernyawa. Saya pun terkejut dan menangis teresak-esak kerana arwah betul-betul rapat dengan saya. Beliau telah menjaga saya dari kecil sehingga saya besar, sehingga beliau masuk ke hospital. Dan masa tu saya terkejut dan saya menangis dalam mimpi saya. Dan tiba-tiba saya terkejut terus terbangun dari tidur. Saya merasakan pipi saya basah, seperti baru lepas menangis. Dan saya lihat ke sebelah kiri, lihat arwah datuk saya sedang tidur. Oh, itu cuma mimpi. Lihat 2 minggu selepas itu, kami
Sebelum tuh, beliau selepas tidur di rumah saya, keesokan hari beliau balik kampung. Karena beliau, masa itu masih bekerja, walaupun umur beliau 110 tahun, tapi beliau masih kuat. Ialah orang dulu-dulu dan pahlawan. Dia orang bawahan rentap dulu, pahlawan. So, tak heran lah orang dulu masih mengamalkan macam ilmu macam tu. Ialah kalau orang Iban panggil dia bekas orang nganyau ataupun pemburu kepala. Nah, itulah pahlawan pemburu kepala Jepun lah. So, esokan harinya beliau balik dan lat 2 minggu kami menerima kabar dari kampung yang mengatakan datuk saya sakit, tenat dan masuk ke hospital masa itu. Kami betul-betul terkejut. Dalam keadaan dia dah uzur, tapi beliau masih ceria. Dan sebelum saat-saat akhir beliau ingin menghembuskan nafas akhir, beliau sempat mencari ibu saya karena ibu saya betul-betul rapat dengan dia dan mencari kami semua, apalagi saya, cucu kesayangan dia. Dan masa tu malam pukul 12, macam mana kami nak balik? Kalau dah tengah malam kan, dia pun jauh dari Kuching ke Betong, agak jauh, mengambil masa 3 jam lebih, dekat 4 jam juga balik kampung. So, pada hari Kamis pukul 12 malam beliau menghembuskan nafas terakhir. Masa tu tahun 2000, tak silap saya 2011 tak salah, 2011 jam tu beliau menghembuskan nafas terakhir. Pada masa tu kami sekeluarga sebenarnya dah beli tiket untuk ke Johor, untuk melancong ke Johor masa tu, nak holiday. Tetapi keadaan tak mengizinkan, macam arwah datuk tak mengizinkan kami pergi karena ingin bertemu dengan kami, tetapi tidak kesampaian. So, kami terima kabar dari saudara saya yang mengatakan arwah datuk telah meninggal. Dan saya pun terkejut dan saya teringat dengan mimpi saya. Adakah ini mimpi ataupun benda ini ingin memberitahuku yang arwah datuk akan meninggalkan kami. So, pada masa tu kami pun, esokkan hari kami pun kembali ke kampung halaman untuk menjenguk arwah datuk saya untuk kali terakhir. Dan setiba kami di sana, ramai saudara mara sudah berkumpul di situ. Saya betul-betul terpukul masa itu. Dan saya duduk di samping dia dan mengucap terima kasih kepada beliau karena sudah menjaga saya dari kecil sampailah beliau meninggalkan kami. Beliau banyak mengajar saya arti kehidupan, menjadi manusia yang baik, yang berani, gagah. Beliaulah wira saya. Dan ada hal aneh yang terjadi kepada beliau sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Kata nenek saya, semasa beliau keadaan tenat nak menghembuskan nafas yang terakhir, nenek saya ada terlihat satu cahaya putih dari atas memancar kepada beliau, dan nenek saya terlihat ada sesosok warna putih, baju warna putih macam orang tua, tapi tak tua juga,
Sudah sedang nenek saya cakap, baju putih bercahaya, sedang menghulurkan tangan dia begini ke arah kepala arwah datuk saya. Dan selepas benda itu mengarahkan tangan ke arah kepala arwah datuk saya, benda itu pun hilang dan cahaya putih pun terus hilang. Dan 2 hari selepas itu baru datuk saya menghembuskan nafas akhir. So berbalik kepada cerita tadi, dia amat terpukul dan saya pun duduk di samping beliau dan mengucapkan terima kasih kerana sudi mengajar saya, sudi menjaga saya dari kecil sampailah beliau meninggalkan kami. Dan yang anehnya lagi, arwah datuk saya ada tatu di sebelah tangan kiri dia di sini. Semasa beliau sakit, tatu beliau nampak pudar. Tak seperti yang saya punya ini terang. Masa dia hidup dulu memang terang dia punya tatu. Tetapi semasa beliau sakit, tatu dia memudar. Dan setelah beliau meninggal, tatu dia pun turut hilang. Hilang entah kemana. Dan dipendekkan cerita, selepas kebumian beliau pada malam hari itu, satu orang pun tak berani duduk di luar. Kenapa? Banyak kejadian misteri yang berlaku semasa itu. Ini dah start cerita misteri. Tepat pukul 10 malam. Pukul 9.30 orang dah kosong di luar. Saya salah seorang dia yang berani duduk di luar. Karena semasa itu saya sedang merokok. Saya terdengar bunyi orang macam rami, orang begawai macam rami, macam menyambut YB macam tu. Seperti itulah bunyi. Betul-betul ramai. Tetapi di ruai itu satu orang pun tak ada, kecuali saya sendiri. Saya pun agak heran. Bulu roma saya pun naik masa ini pun naik kan? Bulu roma saya naik. Saya buat bodoh saja. Saya merokok lagi, duduk minum kopi keluar. Di hadapan saya ada satu tong, satu Malaysia, tong air, satu Malaysia tu. Tong itu kan penuh dengan air. Pada masa itu, selepas saya mendengar bunyi keramaian itu, saya tak indahkan. Saya merokok, minum kopi. Tiba-tiba, bunyi tong di hadapan saya berbunyi seperti ada orang menghempap. Pom, 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 3 kali. Saya pun terkejut dan tersentak rokok saya sampai saya terbatuk-batuk. Saya pun terkejut. Saya beranikan diri, saya berdiri. Saya pergi ke arah tong itu. Satu orang pun tak ada di situ. Kosong. Sedangkan saya seorang saja di situ. Macam mana tong itu pandai berbunyi? Semasa saya berdiri di tong itu, berbunyi sekali lagi. Persis di hadapan saya tong itu. Tong, tapi tak ada orang. Tong itu berbunyi 3 kali. Saya pun terkejut. Saya cuba beranikan diri. Saya bercakap, kalau ini arwah datuk, tolong jangan kacau saya. Kan saya ni cucu kesayangan datuk. Tolong jangan kacau saya. Saya cuma mau merokok sebentar dan minum kopi. Lepas tu saya akan masuk lah. Saya cakap macam tu. Mungkin arwah datuk saya marah sebab saya degil. Tak mau masuk, jam dah pukul berapa. Lepas saya bercakap macam tu, tak ada bunyi lagi. Tapi di ruai depan rumah kami masih tergantung tengkorak, kepala tengkorak orang zaman dulu yang menjadi mangsa ngayau datuk saya. Tiba-tiba benda tu ketawa. Saya pun terkejut.
dan saya berpaling melihat tengkorak itu. Tak ada yang bergerak, tetapi bunyi orang ketawa. Yang pelik je dan yang bagi saya lawak, benda tu boleh pula marah saya bodoh. Astaga. Saya buat dek je, saya masih duduk di situ minum kopi. Lepas tu semasa saya minum kopi, benda tu ketawa lagi. Saya pun dah tak tahan. Saya angkat cangkir, saya masuk dalam bilik, dalam rumah. Sedang saya berlalu di bawah tengkorak itu tadi, tiba-tiba dia boleh ludah pula kepala saya. Habis basah lah kepala, diludah. Kalau satu je kepala okey, itu berpuluh kepala, semua meludah. Saya pun agak ngeri. Saya masuk rumah, tutup pintu, saya berlari cuci kepala. Keluarga saya pun heran tengok saya berlari. Mereka pun bertanya, dan saya pun berceritalah semuanya kepada mereka. Dan mereka pun berkata, mungkin sebab tengkorak itu sedih sebab tuan dia telah meninggalkan dia dan ingin mencari pewaris. Tetapi saya tak nak. Dan tak ada pilihan lain. Tak ada siapa yang ingin menjaga. Terpaksalah kami simpan saja. Okey. Maka itu je pengalaman yang saya nak kongsikan kepada anda. So, jika persoalan saya, apakah itu tadi? Adakah itu mimpi ataupun reality? Yang mimpi saya tadi lah, adakah itu betul-betul mimpi ataupun reality? Saya dapat melihat masa depan ataupun apa. Bagi anda yang tahu, boleh komenkan di bawah. Dan maaf kalau kisah saya tidak seram. So, inilah yang terjadi kepada saya. So, bagi anda yang ada kisah seram yang ingin berkongsikan pengalaman yang terjadi kepada anda, keluarga anda, sahabat ataupun jiran tetangga anda boleh berkongsikan ke email saya wilsonrobi662@gmail.com ataupun ke Facebook saya Robi Wilson, ataupun voice note kepada saya di WhatsApp saya, itu 014-286-0082. Dan saya tidak bosan untuk mengatakan kepada anda supaya anda like, komen, share, dan subscribe ke channel saya kerana percuma, tidak perlu bayar. Dan tekan tombol loceng di bawah agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Akhir kata dari saya, jangan takut kepada makhluk halus kerana derajat kita lebih tinggi dari mereka.